على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, tadabbur dengan soalan, dengan kita membaca terlebih dahulu Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Jom kita manfaatkan apa yang ada di Zoom, dan yang pastinya ruang kita untuk berkomunikasi. Boleh tekan unmute, itu satu, boleh bercakap. Ataupun yang keduanya, kita boleh typekan juga di ruangan chat. Apa kata kita typekan sedikit di ruangan chat itu khabar masing-masing dan dari manakah. Haja-haja kita tuliskan sedikit di ruangan chat dari manakah dan khabar apakah pada waktu ini. Yallah. Alhamdulillah, saya malam ini dari Sungai Petani, Kedah. Alhamdulillah, keadaan kesihatan sudah semakin baik, walaupun tidak lagi sepenuhnya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hajah Mazitah dari Gemas Negeri Sembilan, Hajah Siti Zubaidah dari Kelantan. InsyaAllah saya hujung minggu ni, Jumaat Sabtu sekiranya tidak ada apa-apa, InsyaAllah ke Kelantan, ke Kota Baru, InsyaAllah. Hajah Aisyah Bayu 2, MasyaAllah, Tabarakallah. Hajah Nasriyah Hangar, InsyaAllah. Hajah Taharah Kuala Lumpur, Alhamdulillah. Hajah Izan dari Kajang. Kak Zah dari Teluk Intan, Alhamdulillah. Hajah Maimunah dari Terengganu, Alhamdulillah. Baru siap kerja dari Sarawak, admin kita, Masya Allah. Hajah Raziah dari Kelang, sihat Alhamdulillah. Hajah Zakiyah seperti biasa dari JB. Hajah Siti Maryam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Adibah, Masya Allah. Bendang Kedah juga ada, Alhamdulillah. BTHO. BTHO ni singkatan apa? Bandar Tun Hussein On. Betul ya? Takut saya silap pula. Bandar Tun Hussein On. Saya di UKM dulu, KTHO. Duduk di College Tun Hussein On. Itu College Palapes lah. College Rotu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Okey, baik. Jadi semua dalam keadaan as-sihah wal afiyah pada malam ini. Gembira mendengarnya.
Ya Karim, dan jom kita baca ayat yang akan kita berikan fokus pada malam ini. Ayatnya hampir 2, 4, 6, 7,5 baris. Maksudnya separuh muka surat. Separuh muka surat. Jadi mari kita baca ayat daripada surah Al-Baqarah halaman 29, ayat yang ke-187. Sambil-sambil tu tak ada masalah, Haji boleh saja menulis di ruangan chat, kerana insya-Allah kita akan terus berbual-bual di dalam ruangan chat ini dari semasa ke semasa, insya-Allah. Alhamdulillah, Hajah Nurmalah dari Melaka, Hajah Juriah dari Singapura. Alhamdulillah. Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Terlebih dahulu dalam proses untuk kita tadabbur sesuatu ayat, banyak kaedah yang kita boleh gunakan, namun yang paling penting adalah kita memahami terlebih dahulu. Lalu apakah cara kita nak faham? Hajah nak faham macam mana? Seperti mana kebiasaan kita, paling tidak kita memahaminya dengan merujuk kepada terjemahan. Baik, jadi kita rujuk terjemahan terlebih dahulu. Jadi kalau kita pergi pada terjemahan pada ayat ini, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, iaitu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Jadi ini mesej yang pertama. Kalau kita highlightkan macam itulah ya. Mesej yang pertama, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, iaitu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang kedua, Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri
lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Tiga. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. So ini yang keempat. Kemudiannya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih iaitu cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam iaitu waktu fajar. Ini menerangkan waktu dibolehkan untuk makan dan minum pada bulan ataupun pada hari berpuasa. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam iaitu waktu maghrib. Sempurnakan sampai maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Yang ketujuh. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Bukannya jangan kamu melakukannya. Jangan kamu hampir. Itu yang ke-8. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya apa? Mereka bertakwa. Jadi ada 9 mesej kalau kita pecah-pecahkan begini. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi hajah-hajah ada 9 mesej ini adakah sudah difahami? Buat masa ini adakah dah faham? Kalau sudah dapat difahami, tulis nombor 3. Kalau tak faham, satu hafah pun tak faham, tulis nombor 7. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Hajah Nasriyah 3. Admin kita juga 3, Masya Allah. Hajah Zakiah, terima kasih. Bagaimanakah dengan yang lain? Hajah Tahara, alhamdulillah. Hajah Razia, insyaAllah. Hajah Mazitah juga, alhamdulillah. Hajah Siti Maryam, Hajah Nazliyah, alhamdulillah. Jadi 3 ya. Ya Karim. Haji Romi kita juga 3, alhamdulillah. Hajah Siti Zubaidah juga 3. So, alhamdulillah. Setakat ini kita baca terjemahan tu tak adalah terjemahan ni yang buatkan kita ni tak faham. Baik, Hajah Juwairiyah juga 3, alhamdulillah. Hajah Riana juga 3. So sekiranya semua
Siapa pula lah yang tolong contek kat situ? Saya tutup sekejap, saya masuk balik. Okey, baik. Dia pun nak tolong tulis juga kat situ ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekiranya kita sudah faham, maka dekat sini kita ambil kefahaman secara umum terlebih dahulu. Apakah kefahaman kita? Apakah kefahaman kita secara umum berdasarkan ayat-ayat ini? Baik. Apa yang kita faham secara umum? Secara umumnya adalah ayat ini merujuk tentang puasa. Masih lagi tentang puasa. Iaitu dibenarkan untuk melakukan hubungan di malam hari dengan panduan yang tertentu. Haji Rumi kata batas masa mula dan tamat puasa. So itu ada juga ya. Diterangkan kepada kita batas masa mula puasa, mula dan tamat puasa. Apa lagi yang dapat kita faham daripada ayat ini? Baik, itu yang pertama. Mari kita lihat persoalan lain pula. Pergi pada persoalan lain pula. Persoalan yang lain adalah apakah persoalan yang boleh ditanya melalui ayat ini? Apa persoalan yang timbul bila Haji Hajah baca ayat ini? Jom kita tuliskan bagi yang ada apa-apa persoalan dekat situ, nanti kita senaraikan di sini. Ya Allah, Haji Hajah, boleh saja. Baik, bolehkah soalan i'tikaf di tempat lain selain masjid? Baik, alhamdulillah. Ada persoalan yang lain? Haji Hajah, ya Allah, boleh saja apa-apa persoalan yang terkait dengan ayat inilah. Ini kita nak mengajak bersama-sama untuk kita berfikir. Kita berfikir. Sebenarnya banyaklah persoalan-persoalan yang kita boleh timbulkan. Di antara persoalan yang saya belum berjumpa juga jawapannya secara tuntas, tetapi tak apalah. Baik. Kenapa bukan saja dilarang buat, malah mendekati pun tak boleh? Kenapa bukan saja dilarang buat, malah mendekati pun tak boleh?
Baik, alhamdulillah. Haji Ajaz, sekiranya ada persoalan-persoalan yang lain, nanti kita apa typekan di ruangan chat. Tak semestinya kita ada jawapan lah, tapi itu sebagai exercise kita bersama-sama. Bila melihat sesuatu ayat, kita akan mula tertanya-tanya. Sebenarnya ada banyak lagi persoalan-persoalan kita kan. Baik. So seperti mana yang dinyatakan oleh Haji Romi tadi, satu adalah adakah dibolehkan untuk beriktikaf selain daripada masjid? Berbetulan ada persoalan itu. Datangkan dalil daripada ayat mengenai perkara tersebut. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu menggauli mereka sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Beriktikaf tidak akan terjadi melainkan di masjid sahaja melalui kesepakatan ulama. Jadi kalau tanya adakah tempat lain boleh iktikaf, boleh tak? Saya nak iktikaf tapi dekat rumah je Ustaz. Baik. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Bahkan Nabi SAW pada malam-malam akhir Ramadan, Nabi menghabiskan masa Nabi beriktikaf di masjid. Dan bahkan kalau kita membaca tentang macam mana iktikafnya Nabi SAW itu bukannya iktikaf yang pergi waktu malam semata-mata, tetapi memang sepanjang masa berada di masjid pada hari-hari akhir Ramadan. Setakat ini saya masih belum mampu berjaya untuk berada sepenuh masa berada di masjid pada malam-malam akhir Ramadan. Maksudnya tak keluar masjid, duduk semata-mata di masjid. Allahumma salli ala. Okay, so beriktikaf tak boleh terjadi tempat lain melainkan di masjid. Itu menurut kesepakatan ulama. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu mencampuri isteri-isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya di sini ialah tidak akan terjadinya iktikaf jika kamu tidak bersendirian. Beriktikaf juga tidak dibolehkan jika bersendirian dalam gua. So iktikaf kena bukanlah bersendirian tu seorang-seorang, ya. Masing-masing lah dekat masjid itu menyendirikan diri. Beriktikaf juga tidak dibolehkan jika bersendirian dalam gua. Kubur tak boleh, pergi seorang-seorang dekat kubur iktikaf tak boleh, tak jadi. Okey. Hal ini diumpamakan seperti keadaan orang yang tersesat dalam perjalanan dan contohnya seperti keadaan orang musyrik yang beriktikaf kepada berhala-berhala mereka. Jadi tak bolehlah iktikaf di tempat yang lain selain daripada masjid. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita tanya soalan tadi, ada persoalan yang timbul tadi, alhamdulillah soalan ini kita dah selesai. Kenapa bukan sahaja dilarang buat, malah mendekati pun tak boleh? Allah Ta'ala alam. Kita tengok ada tak soalan tersebut. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kita kena cari tempat lain pula lah. Soalan, mengapakah Allah menukarkan ayat daripada larangan melakukan perbuatan haram kepada larangan mendekati perbuatan haram? Ini soalannya hampir-hampir serupa lah. Baik. Daripada larangan melakukan perbuatan kepada larangan mendekati perbuatan. Allah Ta'ala alam, mereka lihat. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Begitulah ketetapan Allah dan janganlah kamu mendekatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui firman-Nya, janganlah kamu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan fala taqrabuha, janganlah kamu mendekatinya. Kerana perkataan ini lebih kuat daripada perkataan janganlah kamu melakukannya. Dan ayat ini meliputi larangan daripada mengerjakan perkara yang diharamkan itu
sendiri. Selain itu juga seorang hamba yang diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan menjauhkan diri darinya sejauh yang mungkin. Serta tinggalkanlah segala sebab yang boleh mengajak kepada melakukan perbuatan tersebut. Kenapa daripada perbuatan terus kepada jangan mendekati? Kerana arahan itu lebih kuat. Seperti mana ayat yang lain, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Baik. Kenapa? Jangankan melakukan zina itu sendiri, bahkan mendekatinya pun dilarang. Maksudnya kena lari jauh-jauh. Sungguh-sungguh tak boleh langsung mendekati. Begitu juga dalam perihal ayat ini bercakap tentang ketetapan Allah terhadap orang yang berpuasa. Jangan sesekali kamu cuba-cuba nak mendatangi isteri kamu pada waktu siang misalnya. Jangan kamu cuba-cuba tengah beriktikaf kemudian kamu mendatangi isteri kamu atau pasangan kamu, kerana itu boleh menjerumuskan kamu ke arah tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tilka hududullahi fala taqrabuha. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita lihat ada lagi dua persoalan di sini sebelum nanti insya-Allah kita fokuskan ada persoalan yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 287 ini. Kita lihat persoalan yang lain. Bagaimanakah ayat yang menunjukkan kepada diharuskan bersahur? Apakah ayat yang menunjukkan diharuskan bersahur? Baik, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan hamba-Nya yang berpuasa untuk makan sampai masuk waktu fajar. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa digalakkan untuk bersahur. Kerana apa? Kerana boleh makan sampai waktu fajar. Maka maksudnya makanlah. Makan. Dan makan hampir-hampir waktu fajar itu adalah makan pada waktu sahur. Waktu sahur. Baik. Hal ini juga merupakan salah satu rukhsah iaitu keringanan dan mengambilnya adalah perkara yang disukai Allah. Jadi bangunlah untuk bersahur. Kerana pada sahur itu ada banyak keberkatan. Ini tak semestinya kita bercakap tentang puasa bulan Ramadan saja ya. Puasa bulan-bulan biasa pun, hari-hari biasa pun. Kadang-kadang kita puasa hari Isnin Khamis, malah nak bangun bersahur kan. Kalau bulan Ramadan tu kelentang-kelentung lah dia. Tapi kalau bulan biasa ni dia malah nak bangun. Yang penting dia nak puasa. Bangunlah untuk bersahur. Kerana sekali lagi ada banyak keberkatan pada waktu sahur. Bahkan pada waktu sahur itu ketika mana kita bersahur, boleh dalam masa yang sama kita memperbanyakkan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Haji-haji yang dirahmati Allah. Ya Karim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Apakah ayat yang menunjukkan peringatan beriktikaf setelah berpuasa? Kalau tadi bersahur. Yang ini mengajak kita untuk beriktikaf. Maka ayat ini Allah mengingatkan kita mengenai iktikaf selepas berpuasa. Hal ini adalah arahan dan peringatan untuk beriktikaf sepanjang bulan puasa atau
akhir bulan Ramadan. Sebab itu kita bercakap tentang Nabi SAW sendiri pun pada 10 akhir Ramadan itu Nabi SAW menghabiskan masa pada hujung-hujung Ramadan itu untuk beriktikaf. Baik. Jadi menjadi persoalan kepada kita juga, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Soalan, apakah yang dimaksudkan jangan kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang iktikaf di masjid? Apakah yang dimaksudkan itu? Sebelum kita pergi kepada jawapannya, mari kita berhenti seketika untuk berbual-bual. Sebab saya rasa saya macam bercakap seorang-seorang. Jadi hajah-hajah setakat ini ada apa-apa persoalan, dan sekiranya tak ada persoalan, saya nak tanya soalan ini. Apakah setakat ini boleh difahami dengan baik? Sekiranya dapat difahami dengan baik, nombor 5. Sekiranya sampai sekarang duk dengar tak faham-faham, tulis nombor 19. Alhamdulillah, terima kasih Haji Romi. Bagaimanakah dengan yang lain? Alhamdulillah, terima kasih admin juga. Hajah Riana, alhamdulillah. Hajah Mazitah juga. Hajah Siti Maryam, Hajah Siti Zubaidah, Hajah Aisyah, Hajah Zakiyah, alhamdulillah. Hajah Raziyah, Hajah Taharah, Hajah Hartini, alhamdulillah. Hajah Normalah. Bagaimanakah dengan yang lain? Hajah Izan juga, alhamdulillah. Ni sambil-sambil dengar ni, sambil-sambil buat apa ni? Ke memang dengar sahaja? Baiklah, tulis-tulis sikit. Sambil-sambil buat apa? Alhamdulillah. Hajah Siti Zubaidah cuma tak tahu nak point untuk tadabbur. Tak apa, tak apa. Tak kita dengar. Kan? Alhamdulillah. Hajah Zarahman, alhamdulillah faham. Haji Romi sambil tulis-tulis, alhamdulillah. Hajah Nasriah, Hajah Azwar, alhamdulillah. Fokus dengan kuliah, alhamdulillah. Hajah Zah. Dengar dan catat point ikut yang faham. Alhamdulillah. Harapnya faham yang benar lah ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang benar, insya-Allah. Hajah Izan sambil-sambil lipat kain. Alhamdulillah, masya-Allah. Kalau di surau boleh iktikaf ke? Di sini ada banyak perbahasan dan perdebatan. Saya lebih cenderung untuk mengambil kepada masjid, dan itu yang lebih disepakati oleh para ulama. Dan ada juga perbincangan tentang surau Jumaat. Ya Allah, tetapi seeloknya kita beriktikaf di masjid. Ada juga pendapat yang membolehkan untuk di mana tempat sujud, iaitu surau juga itu dikira sebagai masjid. Wallahu taala alam. Itu saya tidaklah arif untuk menguraikan secara panjang lebar, ya. Hajah Zakiyah langsung tengok Al-Quran, insya-Allah. Hajah Aisyah dengar sambil menulis dan buka tafsir, masya-Allah, tabarakallah. Hajah Aisyah guna tafsir apa tu? Mana tahu tengah-tengah tengok tafsir itu mungkin dapat penjelasan. Hajah Taharah dengar dan catat, insya-Allah. Hajah Siti Maryam fokus, masya-Allah. Hajah Nazliah, alhamdulillah faham. Okay, baik, masya-Allah, tabarakallah. Jom kita kembali kepada persoalan tadi, iaitu apakah yang dimaksudkan
janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Alhamdulillah, Al-Quran tafsir. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Quran tafsir itu maksudnya Al-Quran yang ada terjemahan itu macam mana? Okey, baik. Adakah yang dimaksudkan janganlah kamu setubuhi isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid itu adalah membawa isteri ke masjid untuk melakukan persetubuhan? Itu juga menjadi persoalan. Adakah sedemikian? Kalau perkara itu berlaku, maka lebih-lebih lagi lah tak boleh. Kan? Itu yang pertama. Tak boleh lah. Kan? Yang keduanya adalah orang yang beriktikaf, dia dibenarkan untuk keluar dari masjid sekiranya ada hajat yang tertentu. Kan? Contohnya kalau ada orang yang beriktikaf 10 hari Ramadan yang akhir itu. Nak beriktikaf sepanjang 10 hari itu, maka kena duduklah 10 hari dekat masjid. Soalannya, boleh tak kalau dia nak keluar? Boleh sekiranya ada keperluan, ada hajat yang mendesak. Maka dia boleh keluar. Tapi dalam masa yang sama, jangan pula dia keluar, dia balik rumah, dia jumpa dengan isteri dia dan kemudian dia melakukan persetubuhan di malam hari dan kemudian dia sambung balik iktikaf di masjid. Adakah tidak dibenarkan? Memang tak bolehlah. Maka terputus. Jadi dia kena buat lain lah. Dia tak jadilah 10 hari kan. Contohnya dia nak buat 10 hari. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin bagi kita yang iktikaf sekejap-sekejap ni, kita tak adalah rasa apa-apa. Kan? Ini bercakap tentang beriktikaf pada bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang beriktikaf pada bulan Ramadan itu di sepanjang Ramadan. Jadi iktikaf di sepanjang Ramadan itu memang dia tidak ke mana-mana lah. Dan kalau dia keluar pun jangan sampai dia melakukan apa yang tidak dibenarkan ini, iaitu jangan kamu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ketika mereka beriktikaf di masjid, janganlah kamu melakukan hubungan antara suami dan juga isteri. Baik. So, tidak semestinya Hajah Nasriah ini kita bercakap tentang Ramadan. Kerana kebiasaan Nabi akan beriktikaf di masjid pada hari akhir Ramadan. Dan kebanyakannya difahami dengan akhir Ramadan itu adalah 10 akhir Ramadan. Sekali lagi ada juga yang beriktikaf pada bulan Ramadan itu di sepanjang Ramadan. Itu kalau orang yang kuat betul nak buat macam tu pun, ya Allah silakan. Ya Karim. So itu antara persoalan yang timbul bila kita membaca ayat ini. Kan? Apakah persoalan lain? Kalau kita pergi tadi, apakah yang dimaksudkan dengan sekejap ya. Ada persoalan, walaupun persoalan kita dalam tadabbur ini kita tidaklah tadabbur sehingga membawa kepada persoalan hukum yang mana tadabbur, kalau tadabbur boleh
sehingga seseorang itu bertadabbur sampai ke peringkat dia boleh mengeluarkan hukum. Adapun tadabbur yang kita bercakap tentang soal-soal hukum itu adalah sekiranya memang kita sedang membaca ayat tersebut dan memang ada kaitan dengan hukum itu. Dan mungkin kalau ada soalan-soalan tambahan berkaitan dengan orang perempuan macam mana pula nak iktikaf dekat masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Saya merujuk kepada apa yang dijawab melalui pejabat mufti wilayah, iaitu wanita dibenarkan melakukan ibadah iktikaf di masjid meskipun terdapat pendapat yang menyatakan makruh bagi wanita yang mempunyai rupa paras yang cantik. Namun begitu, wanita tersebut perlu memastikan bahawa keadaan selamat daripada berlaku fitnah ketika hendak beriktikaf. Selain itu, wanita tersebut perlu berada dalam keadaan suci daripada hadas besar, iaitu haid, nifas dan juga junub. Hal ini kerana wanita yang ditimpa haid dan juga nifas diharamkan menetap di dalam masjid. Selain daripada itu, wanita tersebut perlu mendapatkan izin daripada suaminya. Jika wanita tersebut beriktikaf tanpa keizinan daripada suaminya, maka ia dikira sebagai perbuatan haram. Itu secara ringkas. Kalau kita nak pergi kepada jawapannya, panjanglah diuraikan. Tapi secara ringkasnya adalah wanita boleh tak nak beriktikaf di masjid? Menurut jawapan tadi, boleh, sekalipun ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Adapun begitu, makruh itu khusus lagi spesifik kepada wanita yang rupanya cantik. Tengoklah muka masing-masing. Tu kemudiannya kena minta keizinan lah, keizinan daripada suami. Jika sudah terlanjur melakukan, apakah yang perlu dilakukan? Terlanjur melakukan apa tu? Iktikaf. Kalau sudah terlanjur melakukan kesilapan, maka kita ni manusia memang tidak terlepas daripada kesilapan. Maka bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dan jangan kita ulangi lagi. Berazamlah jangan ulang. Nak buat macam mana? Kita dah buat. Dan kita buat itu pula dalam keadaan kita tak tahu. Baik. Soal dosa pahala itu tidaklah berani saya jawab, ya. Tapi kalau kita dah buat, kita tahu itu silap, maka bertaubat. Selalu yang iktikaf di masjid orang tua-tua. Ialah tak ada masalah tua ke muda ke, kan. Tapi malah kebiasaannya macam tu, kan. Orang muda ni kebiasaannya berada di rumah, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau masjid tu luas, tak apalah, iktikaf ada. Pasal iktikaf ni dia ada lelaki, ada perempuan. Biasanya lelaki ada dekat masjid. Kalau masjid tu luas, okey. Tapi kalau dia tak berapa nak luas, kan, ada pengadangnya tirai saja, kurang manis lah, kurang manis. Sebab tu ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kata tak boleh, boleh, ya. Kerana apa? Kerana isteri baginda pun juga beriktikaf. Selepas kewafatan Nabi SAW, para isteri Nabi juga mereka beriktikaf di masjid. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita selesai dengan beberapa persoalan tadi, dan kalau kita lihat dengan persoalan yang lain pula, ya Karim. Mengapakah pada ayat-ayat puasa? Soalan tambahan. Pada ayat-ayat puasa, tiba-tiba kita membicarakan tentang hubungan suami isteri. Soalan,
Mengapakah ketika mana kita membicarakan tentang ayat-ayat puasa ni, kita tambah dekat sini, apakah yang dimaksudkan dengan i'tikaf dan larangan bersetubuh. Kalau kita lihat persoalan yang lain pula adalah apakah kaitan antara ayat puasa dengan hal hubungan suami isteri. Apa kaitannya? Tiba-tiba je. Kan ayat sebelum-sebelumnya yang kita baca pada pertemuan yang lepas itu adalah tentang menahan lapar dan juga dahaga. Kan? Hajah Naziliyah kata mungkin sebab antara tujuan puasa ialah mengawal nafsu. Alhamdulillah. Dan itulah antara perkara besar dalam puasa. Puasa adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri. Dan menahan diri, ini jawapannya teruslah ya. Menahan diri itu tidak hanya dikatakan dengan menahan diri makan dan minum. Pada waktu siang kita bukan hanya tahan diri untuk makan dan minum. Bahkan pada waktu siang hari berpuasa itu tidak boleh sama sekali untuk melakukan hubungan. Bahkan sekiranya melakukan hubungan pada siang hari, maka dia ada denda yang perlu dilakukannya. Sampai ke tahap itu ya. Walaupun ada yang memberikan pendapat sekiranya seseorang itu lama tidak berjumpa, contohnya suami kerja dekat kapal, contohlah kan 3 bulan baru balik, kebetulan balik bulan Ramadan. Jadi balik waktu siang, dah tak boleh nak buat apa-apa. Macam mana nak buat? Kan lama tak jumpa. Makan dulu, lepas tu baru bersetubuh. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu sekiranya ada pendapat yang sedemikian. Tetapi pendapat yang masyhur yang kita pegang, tidak boleh bersetubuh di siang hari. Kalau dia makan dulu kemudian dia bersetubuh pula, maksudnya 2 kali perkara yang tidak dibolehkan dia buat. Hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan puasa. Maka puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Bahkan puasa itu adalah sehingga kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang melibatkan nafsu. Makan dibolehkan. Makan adalah perkara yang dihalalkan. Tetapi pada bulan puasa, waktu siang, ia tidak dibenarkan. Kerana itu adalah perkara yang boleh mendatangkan ataupun boleh menyebabkan batalnya puasa. Begitu juga hubungan suami isteri. Ia bukanlah perkara yang diharamkan, tetapi perkara yang dihalalkan pun. Ia ditegah untuk dilakukan. Kalaulah perkara yang dihalalkan pun ditegah untuk kita melakukannya, lebih-lebih lagi lah perkara yang diharamkan Allah, jauh sekali lah untuk kita boleh melakukannya. Perkara yang dihalalkan pun tak boleh kan, apatah lagi perkara yang memang diharamkan Allah. Maka pada bulan puasa, terutamanya Ramadan, jangan sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Soalan lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Soalan. Apa soalan lain? Soalan lain adalah apakah yang dimaksudkan
dengan pakaian bagi pasangan kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Persoalannya pakaian. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapakah disebutkan pakaian? Baik. Haji-hajah, antara yang kita boleh kemukakan tentang persoalan tersebut, jawapannya seperti mana antara lainnya yang dibincangkan oleh seorang pakar bahasa. Alhamdulillah, terima kasih Haji Romi, saling melengkapi. Itu satu, terkait dengan pakaian. Dan satu lagi, pakaian Haji Romi dan juga semua itu terkait dengan kita ni bila pakai, maksudnya kita sedang menutupi, saling kita sedang melindungi. Itu pakaian. Boleh tak berpakaian? Boleh je, tetapi kita tidak menutupi lah. Kita tidaklah melindungi tubuh kita. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau berpakaian tu, kita tak nampaklah apa yang ada dekat dalam. Maka begitulah gambaran tentang suami dan juga isteri. Dan seorang suami sepatutnya menjadi pelindung, menutupi seorang isteri. Ada keburukan-keburukan yang ada pada istrinya, maka seorang suamilah yang bertindak untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu juga seorang isteri menutupi kekurangan yang ada pada suaminya. Menutupi, tidak membuka sembrono aib seorang suami. Ini gaduh sikit, dah pergi mengadu dekat sana sini. Bukan tak boleh tau. Dan itu ada adabnya. Tetapi jangan sampai kita ni tidak menepati kepada bahawa kita ni pakaian antara satu sama lain. You pakaian I pun pakaian you tau. Kan? Jadi sama-sama kita jaga. Baik, boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Allahu Akbar. Baik, mari kita lihat persoalan yang lain. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Bila kita lihat pada ayat ini adalah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan persoalannya, mengapakah dimaafkan? Padahal ini terkait dengan puasa dan juga larangan melakukan hubungan antara suami isteri pada waktu siang hari. Mengapakah timbul persoalan Allah memaafkan kamu? Why? Baik, Haji-hajah, mengapakah begitu? Sebelum kita pergi kepada mengapakah begitu, mari kita sekali lagi semak kefahaman. Adakah saya terlalu laju? Jadi Haji-hajah, setakat ini kefahaman berdasarkan perbincangan kita antara 1 hingga 10. 10 tu memang sangat faham.
987 itu maksudnya alhamdulillah faham. 65 maksudnya boleh faham. Bawah daripada itu 4321 maksudnya kalian menggusarkan saya pada malam ini. Baik, alhamdulillah Hajah Mazitah 8. Bagaimanakah skala yang lain? Alhamdulillah. Saya nampak rata-ratanya 8, 9, 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah 8. InsyaAllah tabarakallah. 7, 8. Alhamdulillah. Tak ada yang 10 ya? Kalau tak ada yang 10 maksudnya saya juga menggunakan bahasa yang sukar ke? Kerana saya sedang berusaha menggunakan yang paling mudah untuk kita faham, insyaAllah. Alhamdulillah, Hajah Juwairiyah 10, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua atas respon. Yang pentingnya saya gembira kerana haji-hajah dapat faham. Saya khawatirnya kalau ada jawapannya 4, 3, ya Allah. Baik. Kita pergi pada persoalan yang saya kira ini sebagai satu persoalan yang terakhir sengaja untuk kita lihat pada malam ini, iaitu sekali lagi kita lihat pada ayat ini terkait dengan lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan kemaafan terhadap ayat yang kita sedang bicarakan tentang dihalalkan untuk bercampur dengan isteri, bukannya melakukan perbuatan yang haram. Baik. Ya Karim. Maka di sini Allah mengetahui tentang setiap hamba-hambanya. Dan dalam hidup kita ini ada perkara yang kita lakukan, ada kesilapan yang kita lakukan dengan sengaja. Apa antara contoh kesilapan yang kita lakukan dengan sengaja? Tak apalah, apa sajalah kesilapan yang kita lakukan. Boleh jadi kesilapan itu kita lakukan dengan sengaja. Maka kesilapan yang kita lakukan dengan sengaja itu, maka Allah bagi tahu tentang bertaubatlah. Dengan sengaja itu dalam keadaan kamu tahu. Contoh yang lain adalah ketika mana kita melakukan kesilapan tetapi dalam masa yang sama kita tak tahu. Contohnya adalah kita makan sesuatu. Kita makan makanan A. Kita dah makan kenyang dah. Kan rupanya barulah orang bagi tahu makanan tu makanan semalam yang dicuri. Kita dah makan dah kenyang dah. Tapi kita tak tahu. Yang kita tahu makanan itu ada dekat rumah kita dan makanan itu adalah makanan yang halal untuk dimakan. Kita makan. Maka itu adalah satu kesilapan juga. Maka kesilapan itu juga Allah maafkan. Jadi terkait dengan kita berpuasa pun, dalam keadaan kita berpuasa ini boleh jadi ada perkara yang kita sengaja melakukan kesilapan. Maka sengaja melakukan kesilapan itu kita mohon Allah maafkan juga. Tapi dalam masa yang sama ada juga ketika mana kita berpuasa kita tidak sengaja melakukan kesilapan itu dalam keadaan kita tidak
kita tidak tahu. Apatah lagi terkait dengan kisah ada sahabat yang dia memang tidak tahu bahawa tidak boleh bersetubuh di siang hari. Dan kemudian bila dia dah melakukan perkara tersebut, barulah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya macam mana nak buat. Dah buat baru tanya. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dan lalu di situlah baru timbul apakah yang perlu dilakukan terhadap orang yang bersetubuh di siang hari. Dia kena buat apa? Antara lainnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Adapun kalau dia tak mampu, maka dia perlu memberi makan kepada orang miskin. Itu pun dia tak mampu. Dia nak berpuasa, dia sudah tua, uzur. Dia nak beri makan pada orang miskin, dia pun tak mampu kerana dia adalah orang yang paling miskin. Ya karim. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Nabi SAW bantu untuk bayarkan dendanya itu. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ketika mana kita tidak tahu. Tapi kalau kita dah tahu, lebih-lebih lagi lah jangan kita lakukan. Tapi sekali lagi, sebagai manusia kita tidak terlepas daripada kesilapan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya fikir itu dahulu untuk ayat yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, iaitu cahaya siang, dari benang hitam, iaitu kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Ini dibenarkan untuk berbuka. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, iaitu maghrib, dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika sedang beriktikaf di masjid. Saya sudah bincangkan, itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Tengok pada penghujung ayat ini Allah tutup dengan demikianlah Allah menerangkan ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya apa? Supaya mereka bertakwa. Maka tidak lain dan tidak bukan hukum ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah untuk mengelakkan diri kita daripada bahaya. Dan kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu dahulu. Sekiranya ada persoalan, saya buka soalan untuk malam ini. Sekiranya ada persoalan pada ayat, kita hanya satu ayat sahaja malam ini. InsyaAllah untuk sebahagian lagi surah itu kita akan bicarakan pada minggu hadapan, insyaAllah. Baik, ada persoalan 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, jom kita tutup dengan kita membaca sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 187. Kalau boleh hafaz ayat ni, cubalah hafaz. Mudah-mudahan dengan kita menghafaz ayat itu membawa kepada peringatan yang lebih dalam kepada kita, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul Azim. Kesimpulannya, pada ayat yang kita sudah baca malam ini, pelajaran yang pertama untuk kita adalah bagi suami dan juga isteri, salinglah melindungi antara satu sama lain. Kendati pun kita bercakap tentang suami adalah ketua dalam keluarga, tetapi dalam hal kita berpasangan itu kita saling melengkapi, saling menutupi antara satu sama lain. Yang keduanya adalah kita kena ingat dan kena sedar selalu dalam hidup kita ini sentiasa ada cabaran. Lalu mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita khawatir ada kesilapan-kesilapan yang kita tidak sedar dan kita lakukan tapi kita tak minta ampun. Jadi yang keduanya selalu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, ayat ini menjadi peringatan kepada kita bahawa jangan sesekali melakukan hubungan pada waktu siang, khususnya pada bulan Ramadan dan umumnya pada waktu kita berpuasa. Dan yang keempatnya, ayat ini memberikan peringatan kepada kita tentang sahur. Maka bagi orang yang beriman, sahurlah. Dan bagi orang yang nak puasa, sahur. Jangan kita lupakan untuk sahur. Yang kelima, pada ayat ini menunjukkan bahawa adanya perintah untuk beriktikaf selepas kita berpuasa. Maka iltizam pada Ramadan yang akan datang, usahakan untuk ada sebahagian hari. Mungkin kita mulakan dengan 3 hari kita berada di masjid pada bulan Ramadan, pada 10 hari-hari terakhir itu. Kalau boleh berada 10 hari itu, Masya Allah, lebih baik. Ingat, i'tikaf itu maksudnya kita ambil kaedah yang memang betul-betul i'tikaf itu sepanjang hari, sepanjang masa. Maka 10 hari itu memang 10 hari kita berada di masjid. InsyaAllah, siapa yang ada kekuatan untuk melakukan itu, lakukanlah. Kita akan dapati banyak sangat manfaatnya dengan kita beriktikaf. Baik. Dan Allahumma salli ala Muhammad, yang terakhir, terhadap perbuatan-perbuatan buruk, jangan sesekali kita menghampirinya. Kerana apa? Kerana apabila kita menghampiri sesuatu perbuatan yang buruk, kita khawatir nanti kita akan terjerumus dan kita terus melakukan perbuatan itu yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Maka berusahalah untuk tidak mendekati maksiat. Jadi ada 7 kesimpulan yang kita dapat pada malam ini. Mudah-mudahan itu menjadi peringatan kepada kita bersama-sama. InsyaAllah. Naktafi bihazal qadar. Terima kasih kepada semua. Saya pulangkan semula kepada admin atau saya tutup saja terus. Boleh tutup je. Baik. Terus, Alhamdulillah. terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam minggu depan. InsyaAllah.
kita tangguhkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika